perbuatan yang berlaku, penghinaan yang telah dia hina agama kita ni. Jadi saya dengan sahabat saya akan membuat keputusan pada fight rakyat besar dengan penghinaan yang diberi ini tidak setimpal dengan apa yang gaji yang diberi. Dia rasa dia tuan kat sini fight dari buat rekod ada sahabat saya buat rekod apa nak jadi dan juga yang penting agama saya tak pernah jatuh. Jangan dipijak agama saya. Allahu Akbar. Saya nakkan agama saya tidak dibina lagi. Bagaimana kita tidak menyentuh dia punya agama lain-lain agama. Dia punya tidak sembahyang mereka, dia punya agama dia tidak pernah sentuh. Jadi jangan sentuh agama kita. Itu yang saya minta kepada sahabat-sahabat luar sana, sekiranya ada berlaku sistema yang kita alami ini, teruskan jangan pernah takut untuk menyimpan dan rasa marmah bijak kerana puan nilai puan ini. Sebab rezeki sekarang terletak pada tangan manusia. Rezeki bersama Allah SWT. Semoga pada sahabat-sahabat yang sama sudah dengan saya. Siapa yang dipanggil ni? Kawan orang makan mai. Jika ada lagi kos-kos yang jumpa, perjuangkanlah. Sebabnya saya dekat pada lisan untuk agama saya. Saya berani hati perjuangkan Islam. Dan saya berharap mana yang ada di sini pun sama-sama perjuangkan. Saya punya perjuangan untuk tegakkan Islam supaya tidak tertindas, dan di masa akan datang akan ada lagi kes-kes begini, penindasan yang berlaku. Saya harap tidak ada lagi isu-isu penghinaan agama, dan saya berharap saling menghormati agama yang kita. Menghormatilah agama masing-masing. Jangan pernah membuat penghinaan terhadap agama masing-masing. Apa harapan ini buat kepada PJM kepada kerajaan di sini? Apa harapan Harapan kami itu terhadap mana pihak wajib terutama PJM setelah apa yang kami perjuangkan ini untuk agama, bangsa dan negara kita, harap pihak PJM wajib membuat satu tindakan yang tegas dan membuat satu yang berbanding dengan apa yang kita orang alami, kita orang sebab kita orang di Bugis itu nyawa kita orang ibarat tu orang kata di ujung walaupun menjadi dia tetap tangan dunia agama, sebab itu adalah agama kita dalam minggu dia pun kata memang perjuangkan dalamnya agama kita, sebab itu adalah agama kita sendiri. Sebab dari sini saya minta sahabat-sahabat semua yang mana memberi sokongan kepada kita dan memberi keamanan juga kepada kita, jaminan terhadap kita, apa yang saya dan sahabat saya cuba buat di sini perjuangan kami supaya tidak luar sana nampak yang macam tak semena-menanya dia punya agama ni boleh dipijak. Semoga agama kita selepas ini lebih orang kata terjamin dan orang kata tak semudah semena-menanya kita tadi ini. InsyaAllah. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih kepada kita serahkan kepada sikit ya. Cahaya. Cahaya. Betul ke kena dalam? Ini Sekejap.
Dia kita nak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Malaysia yang ada di bawah sana. Pertama, kita dikejutkan dengan satu isu yang saya rasa tak sepatutnya jadi di Malaysia. Dengan masyarakat yang mengenal bangsa dan juga memahami perbezaan di antara agama, dan isu ni agak pelik. Kalau dia ke satu isu ni berlaku dekat Holland ke, Iceland ke, England ke, mungkin orang tak biasa dengan orang Islam. Tapi di Malaysia ni saya rasa tajuk puasa ni tajuk yang dah memang menjadi perkara biasa. Saya rasa semua kaum, semua bangsa memahami bahawa masyarakat Islam memang akan berpuasa dan tidak ada orang yang mengambil perkara ini sebagai perkara yang sensitif atau menghina. Isu utama dia, ini bukan saja isu terpencil yang melibatkan dua orang yang ada ni. Ini adalah satu isu yang melibatkan orang Islam. Sebab itulah saya nampak apabila menyentuh perkataan Tuhan Allah, menyentuh perkataan Islam, perkataan puasa, ini satu isu yang sensitif. Sebab itu di bawah kanun kesesaan wujud satu provision yang khas bawah Seksyen 298 yang mana-mana individu tidak boleh mengeluarkan perkataan yang boleh menyentuh sensitiviti orang lain. Apabila manusia yang bernama Chong ni, yang saya Chong tu, manusia yang Chong ni, yang so-called kata begitu besar baik dengan IGP, saya pun tak tahu dia besar lebih daripada Tuhan ke, ataupun dia, saya rasa dia sendiri pun tak percaya dengan Tuhan dia. Apatah lagi dia nak percaya dengan Tuhan kita. Saya rasa dia ni tidak mempunyai agama, saya rasa. Sebab itu dia boleh mengeluarkan satu pernyataan. Kalau dia tidak boleh mempercayai pada agama dia, itu adalah hak dia. Tetapi dia jangan melarang orang lain untuk mempercayai pada Tuhan dia. Ini hak kita untuk kita mempercayai kepada Tuhan kita, Allah. Jadi saya rasa isu itu satu isu yang sensitif, dan perkara yang pertama yang perlu dilihat secara kolektifnya adalah sensitiviti terhadap umat Islam. Apabila, dan saya minta pihak berkuasa untuk menyiasat kalau ada perkara-perkara yang melibatkan perkataan-perkataan yang menyentuh perkataan Tuhan, perkataan Allah, menghina agama, menghina Islam, jadi perkara itu perlu disiasat. Isu yang keduanya adalah berkaitan dengan bagaimana dia telah mencederakan dua abang yang bernama Azmi dan Sam telah dicederakan dengan menggunakan senjata dan ada dipukul buat Seksyen 324 apabila ada kecederaan yang melibatkan senjata. Tiga menggunakan kayu dia menggunakan kayu kita minta kepada pihak siasat untuk melihat perkara ini dengan detail. Siasatan perlu dilakukan di bawah Seksyen 324 dan juga apabila ada diacu senjata, ada senjata hubutan untuk menyebabkan kematian atau penjara parah dengan menggunakan senjata, itu satu provision yang jelas. Seksyen 156 iaitu hubutan untuk menyebabkan bunuh. Dan mungkin juga kita boleh lihat dalam 307 salah satu provision yang ada, iaitu hubutan bunuh. Satu attempt to murder, cubaan untuk membunuh. Itu satu cubaan untuk membunuh apabila dia memegang senjata yang mempunyai peluru dan mengacukan. Mungkin dia mempunyai niat untuk membunuh. Satu cubaan untuk membunuh. Jadi saya minta kepada pihak berkuasa. Saya percaya bahawa pihak dan banyak lagi lah kesalahan-kesalahan yang saya tidak mahu sebut, dan saya dengar daripada hari ini ada dakwaan yang mengatakan individu ini juga terlibat dengan kongsi, ada dakwaan yang mengatakan individu ini terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang haram yang saya tidak dapat pastikan, tetapi saya minta kepada pihak berkuasa seperti pihak PDRM untuk lebih telus kerana isu ini amat dekat di hati masyarakat. Jadi perlulah dilakukan siasatan dengan lebih telus, dan kita daripada pihak NGO khususnya NGO yang ada ni, NGO Persatuan Semboyan, Persatuan NGO lain, ramai lagi yang ada ni, banyak lagi yang ada di luar ni sedang menunggu apakah siasatan ini akan benar-benar telus ataupun akan ada unsur kawalan ataupun unsur orang kata sekadar nak sebut kes siasatan mungkin tak tutup NFA kemudiannya. Jadi semua ni kita nak tengok. Kita sebenarnya mempercayai, kita tidak pernah mengatakan bahawa pihak polis tidak telus.
Kita yakin bahawa pihak polis cuba ke arah untuk melaksanakan tanggungjawab dengan terbaik. Cuma kita menyarankan pihak PDRM untuk menyiasat kerana kuasa itu berada di pihak polis. Jangan sampai pihak yang bukan polis sendiri cuba kami mengambil tanggungjawab untuk menyiasat, menangkap. Sebab itu kami tak dapat. Sebab itu kami serahkan tugasan ini kepada pihak polis untuk terus untuk menyiasat secara terus. Sebab kita bimbang apabila ada individu-individu yang bersifat VIP ni, kita bimbang akan ada isu-isu yang melibatkan orang kata apa, center berekam ke. Saya tidak tuduh. Saya hanya beri saranan untuk mengelakkan perkara ini berlaku. Kerana isu ini telah berada dekat kepada orang Islam. Saya ingat lebih kurang bila kata 50% daripada orang Islam di Malaysia dah tahu dah tentu ini. Kerana tak pernah terjadi dalam sejarah orang kena pukul pasal puasa. Saya tak pernah dengar ni, pernah dengar ke dalam Malaysia? Ini first time yang saya dengar orang kena pukul pasal puasa. Awak saya seniman. Ini terbalik. Pasal puasa pula kena pukul. Kalau saya dengar kata ni dua orang Melayu belanja itu kerana tidak berpuasa. Saya ada sikit rasa okey. Ini kerana berpuasa. Ini yang menyedihkan kita semua ni. Waktu saya dengar tadi tu saya rasa nasib baik dia tak ada sini lah. Kalau dia ada sini tak tahulah. Kita doakan jangan tersebab. Doakan supaya jangan tersebab. Jadi ini bukan satu ancaman. Ini hanya satu orang kata seluruh lah. Seluruh supaya. Jadi yang pertama, yang kedua kita minta supaya siasatan-siasatan yang ada ni dilakukan secara terus dan kita daripada pihak persatuan akan menyediakan peguam pemerhati. Yang pertama kita akan menyediakan peguam pemerhati. Dari sudut apa? Yang pertama sekiranya berlaku kawaan, kita akan menghantar panel peguam pemerhati kita untuk menjadi watching brief lawyer untuk bantu melihat isu dalam menyaksikan perjalanan di sini. Selain daripada itu kita juga akan bantu dua orang yang untuk membuat tuntutan. Tuntutan apa yang kita buat? Pertama kita buat tuntutan segera untuk menuntut kerugian daripada kecederaan yang ada. Kita akan buat tuntutan untuk mendapatkan kerugian. Dan juga kita juga akan membuat notis nota bantahan kepada Kementerian Sumber Manusia untuk pembenaran kita bukan majikan sendiri. Kerana majikan ini telah melanggar sesuatu di dalam akta kerja iaitu berlaku di sini. Bayangkan tuan, saya dengar tadi yang terkejut. 7 tahun tidak dibenarkan solat Jumaat. 7 tahun tidak dibenarkan solat. Ini apa ni? Saya tak pernah dengar tadi. Saya harap kepada mana-mana yang berada bekerja-pekerja yang berada di luar sana yang mana tidak dibenarkan untuk melakukan solat, mendirikan solat, tidak dibenarkan, jangan cakap solat Jumaat, solat fardu tak dibenarkan. Tolong buat aduan. Kami mahu dengar kes ni, kami mahu teringin sangat kes ni. Jadi kita akan buat satu tindakan kepada syarikat. Sebab kalau majikan ini mewakili syarikat, kita akan buat kaji sedikit mengenai syarikat ini. Dan kita akan cuba membuat laporan kepada pihak Kementerian Sumber Manusia supaya syarikat-syarikat yang tidak bermoral ini, syarikat-syarikat yang melakukan diskriminasi terhadap agama ini secara hitamkan untuk Malaysia ini. Dan kita juga akan buat tuntutan dia diberhentikan dan untuk dapat pampasan daripada penghentian kerja kerana dia layak. Kerana bukan saja majikan boleh buang pekerja pun boleh buang majikan apabila majikan telah melanggar sesuatu di dalam akta kerja. Pada kita tidak membenarkan solat sebagai pelanggaran terhadap akta kerja kerana dia tidak membenarkan orang melakukan satu-satu amal ibadat yang dibenarkan. Jadi daripada pihak kita bersama semua NGO dan saya rasa ramai lagi di kalangan peguam-peguam yang ada akan bersimpati dengan apa yang berlaku dan kita akan menawarkan khidmat guaman secara percuma untuk membantu kedua-dua bangsa ini supaya mereka dapat keadilannya dapat ditegakkan. Dan saya juga sebagai pengakhiran meminta kepada Badan Keselamatan seperti pihak PDRM, sebab saya dengar tadi ada beritahuan bahawa sekiranya berlaku apa-apa individu ini akan cuba untuk mendecaskan keselamatan keluarga abang-abang yang ada. Ini satu isu yang serius apabila dia kata dia kenal family, dia kenal ahli keluarga. Jadi kita minta sebab mungkin individu yang nak memperjuangkan hak dari dua orang ni, mungkin keluarganya yang juga mempunyai risiko keselamatan seperti di apa-apa sajalah
Jadi kita minta kepada pihak PDRM untuk bantu menjaga keselamatan keluarga daripada dua-dua individu ini. Dan kita sebagai NGO turut sama kalau boleh bantulah. Bantu macam mana kita bantu dari segi kebajikan, dari segi keselamatan, untuk pastikan keluarga abang-abang berdua ni terjamin dan tidak diganggu. Kita sama-sama sebagai umat Islam, sebagai orang bumi Malaysia, rakyat Malaysia, kita tidak boleh melihat mana-mana individu tertindas di bumi Malaysia ni. Kalau kucing pun bisa kesian, apatah lagi kalau orang hari dipukul hanya kerana berpuasa. Dan saya minta kita semua berganding bahu, bekerjasama, semua NGO, kita bersatu padu untuk menjaga kebajikan dua individu ni dan juga memberi mesej yang jelas kepada majikan-majikan yang berada di luar ataupun kepada mana-mana individu-individu lah, tidak menghina lagi agama Islam, tidak lagi menghina individu yang ingin mengamalkan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan sikit komen. Tadi boleh disebut tapi saya tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudara saya semua selamat datang dan terima kasih ya. Kita pun tak ada masa ni, kita dalam 5 minit lagi kan. Saya melihat isu ni bukan isu saya atau soal demi atau isu TikTok atau isu Albi, bukan. Ini isu umat inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan dia ancam sebanyak itu dunia zalimi kai cong ya. Allah bagi rezeki. Allah bagi rezeki. Bukan dulu. Dan kita hamba Allah. Mesej yang pertama. Mesej yang kedua, saya harapkan isu ini bukan hanya terbatas di sini saja. Pihak PDRM jangan berserampang dua mata. Kami telah standby 125 NGO untuk memantau dan membuat aturan polis. Dan kalau boleh, kami akan pergi ke SPRM jika ada berlaku isu negara. Kami tekankan akta ini mesti akta 506% tapi kalau tak pukulnya besok boleh jangan dah. Okay. Saya tak nak cakap banyak sebab sebenarnya umat Islam di negara ini dah kami nak letak lagi dah. Kalau ikutkan fatwa ulama ijma' di Indonesia, di negara lain, ini adalah jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Bila agamamu dihina, bila Allah dihina, jadikan pakaianmu sebagai kain terbaik. Ingat, saya dah nak kalimah Allah, saya pergi ke Istana Negara, menulis seluruh kota di sebelum saya merantau, jalan kaki membawa pentil, memuat 10 orang kampung punya memorandum untuk mengangkat ke raja saya. Yang last kali rakyat badminton yang sampai di sana, memang saya mungkin insyaAllah. Okay. Jadi kalau orang Islam mempertahankan agamanya, teroris. Orang Melayu mempertahankan bangsanya, rasis. Apa tidak buat negara ini tu? Sekarang tahun 15-11 naik jadi. Jadi untuk Banggan, untuk Janggut Makilau dah pesan, wasiat yang saya pegang sampai sekarang, jaga agama, jaga bangsa, jaga raja, agar bangsa tak hilang negara. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Bagi Tok sini sikit. warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Tok sini sikit. Tok, bagi sikit. Dan saya menyebut kepada semua pekerja-pekerja takdirah Islam ataupun pekerja yang tidak dapat hasil solat Jumaat ataupun solat fardu, sila buat aduan. Benda ni kita pertama kali kita dengar sebab puasa tak boleh dilakukan macam dari tadi. Jadi saya harap orang Islam tolong alert masalah ni. Ini bukan masalah isu politik ataupun isu mana-mana nak tunjuk politik ke tidak. Ini isu umat Islam.
Ini tanah Melayu. Agama Islam adalah agama persekutuan bagi negara Malaysia. Bukan ni kita duduk di Belanda ataupun India ataupun London. Ini di Malaysia. Berkuasa dipukul sampai lauk itu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Cindai dan Pak Zimir. Ada masalah awak ya? Kami ni kita disediakan kita punya penasihat semua yang kita Muhammad kita siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar nama Allah dihina oleh Zionis sebelum ini. Dalam penjara Israel, nama Allah dihina. Dia suruh cela Allah. Dia suruh hina Nabi. Dia suruh hina Islam. Pukul orang tu, dia suruh hina. Hari ini kita dengar di Malaysia, di tanah Melayu, di Nusantara, di tempat di mana umat Islam berkumpul dan paling ramai di dunia. Sebab itulah pada hari ini saya nak menyuruh yang pertama kepada semua NGO, semua individu, semua pemimpin yang mengatakan dia orang Melayu, orang Islam, supaya bersama-sama memerhati dan meneliti apa yang berlaku. Hari ini dia boleh pukul sebab puasa. Mungkin besok dia boleh bunuh sebab sembahyang. Allahu Akbar. Sebab itulah kita nak kena tengok betul-betul. Dan ini bukan isu individu dan bukan isu Islam sahaja, tapi isu keselamatan negara. Jadi sebab itulah apa yang kita nak sama-sama bawa di sini bukan hanya sekadar untuk kita cerita tentang kisah dua orang kena pukul, tapi kita nak bawa supaya kita bersatu. Bulan Ramadan bukan puasa sahaja. Bulan Ramadan bukan tarawih sahaja. Bulan Ramadan bermakna bersatu, bersama-sama. Kita buka sama-sama. Kita zakat sama-sama. Semua yang kita lakukan secara berjamaah. Sebab itulah kalau kita tidak ambil perhatian, tidak ambil peduli tentang apa yang berlaku kepada umat, maka kita bimbang, tuan-tuan, kita tidak akan diakui oleh Nabi sebagai umat dia. Wa man lam yahtami amil muslimin falaisa minhum. Siapa-siapa yang tak kisah tentang apa yang berlaku kepada orang Islam, urusan umat Islam, bukan daripada kalangan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah apa yang kita lakukan ini, saya bagi minta pandangan kepada tuan-tuan sekalian. Lepas daripada ini, cuba forwardkan, sebarkan apa yang kita ada ni. Kalau tak berapa rendah sangat, edit sikit, supaya semua umat Islam yang ada di Malaysia ni tahu kita sekarang ni banyak kita pasal politik, banyak kita pasal COVID, banyak kita pasal vaksin, banyak kita pasal hal-hal masalah yang ada. Tapi kita lupa bahawa orang Islam hari ini sedang dianiaya di bumi sendiri. Ini yang kita keluar. Yang tak keluar kita tahu berapa juta lagi kes. Sebab itulah tuan-tuan korban kepada para NGO saya minta ambil berat, bersatu sama-sama. Pada pihak pemimpin ambil berat, kerana ini adalah isu anak negara. Dan disinilah kita kata kalau tidak ada kepimpinan yang mengambil berat, maka kita akan lihat akan ada kejatuhan kepada pemimpin-pemimpin yang hilang dan lupa diri Melayu dan Islam dia. Kepada pihak PDRM, kita dengar macam-macam. Dia kata IGP kawan dia. Kita dengar ada jumpa jongkong emas dalam rumah dia. Kita dengar bisnes dia macam-macam. Tolong siasat secara terus. Tunjukkan kewibawaan PDRM, kewibawaan negara kita. Bukan boleh dibeli oleh toke-toke yang hanya tahu mengambil untung untuk diri sendiri. Anak bangsa dipukul sebab puasa. Anak bangsa dilarang, diharamkan sembahyang. Tapi kita masih lagi boleh bersenang lenang. PDRM tolong ambil perhatian supaya jangan sampai satu hari nanti PDRM akan dipandang sebagai adat kepada toke-toke Cina ataupun India ataupun Melayu yang hanya pentingkan diri sendiri. Jadi saya memohon kepada tuan-tuan sekalian yang mudahan apa yang kita buat pada hari ini menjadi sebahagian daripada jihad dan usaha kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan Ramadan
hari ini adalah persiapan kita untuk jumpa Allah. Kalau Allah izin kita mati pada Ramadan ini, mati bersama Islam dan perjuangannya, mati bersama-sama dengan perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua orang sahabat kita berani ke depan walaupun telah diancam dengan nyawa, diancam dengan keluarga, mereka ke depan. Maka sebagai seorang saudara wajib kita membantu mereka dan wajib kita bersatu padu, insya-Allah. Takbir. Allahu Akbar. Itulah insya-Allah, mudah-mudahan ini sebagai permulaan bukan pembelajaran. Kita akan follow up nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sahabat saya yang dia cetak sampaikan sedikit kita semua tahu komitmen kita. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang boleh disampaikan sikit mesej kepada mereka ini yang boleh menjadi iktibar kepada perjuangan kita semua insyaAllah pada hari ini. Kita panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dikumpulkan bukan kerana kita dapat like, bukan kerana kita dapat view, tapi kita dikumpulkan kerana kita memohonkan doa kepada para sahabat yang melihat live ni. Allah dapat membantu sahabat kita yang terlalu apa yang kita takutkan pada hari ini bukan kita takutkan pada manusia. Kita takut bila kita berhadapan kepada Allah. Akan ditanya kepada Allah kepada kita, apa yang kamu buat apabila agama kamu dihina, bangsa kamu dicaci? Apa yang kita nak jawab dengan Allah? Adakah kita kata adakah kita akan sudah itu pertanyaan Allah menjawab pada kita. Bila agama kita kalimah Allah dipermainkan. Saya sebagai sahabat saya ni saya mendoakan perjuangan ni. Semoga Allah terima segala perjuangan di dunia dan akhirat. Allah terima kebaikan ni. Kita tidak tahu apa yang Allah pilih dalam perjuangan kita, mana amalan kita. Semoga Allah berkata dengan perjuangan kita semua untuk agama bangsa dan negara. InsyaAllah. Kehadiran daripada kepada saya insyaAllah. Semoga dunia bisa bangkit memperjuangkan agama. InsyaAllah dunia kita pengairan dan sekarang. Bukan untuk keseronok, bukan untuk bergaya, bukan untuk kecantikan, tapi untuk menambah ilmu dunia akhirat yang kita akan bawa insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum saya majlis pada hari ini, alhamdulillah kita akan pergi ke kelab di pejabat beliau di Taman Botanik, Bandar Botanik di nombor 60-1 Jalan Jasmine 6, Bandar Botanik 41200 Kelang. Kita akan serahkan surat menyerahkan bantahan berkenaan salah laku majikan terhadap 2 orang bodyguard yang dipukul. Jadi insyaAllah kita akan bersama rakan-rakan NGO kita pergi ke pejabat beliau. Tujuannya bukanlah nak mencari nak mengeruhkan keadaan, tapi untuk memberi mesej yang jelas bahawa jangan sebegitu mudah ada syarikat, mana-mana syarikat ataupun mana-mana majikan di negara ini, tidak kira daripada kalangan masyarakat Cina, India ataupun Melayu, mana-mana yang mempermainkan ataupun mendiskriminasikan pekerja dan mana-mana agama. Saya yakin kita sebagai orang Islam hari ini, kita duduk di depan sebagai umat Islam, menghormati mana-mana agama. Saya pergi ke Sarawak, kita hormati agama Kristian. Kita pergi ke mana-mana negeri yang kita tahu ada agama Buddha, Hindu dan sebagainya, Iban dan Kadazan. Kita menghormati. Kita menghormati agama mereka dan kita menghormati mana-mana budaya yang ada di negara kita. Tetapi hari ini dengan jelas apa yang kita cuba sampaikan kepada syarikat, satu syarikat yang di mana kita sedia maklum semua insiden yang berlaku terhadap 2 individu yang di mana telah dipukul kerana berkuasa dan Memang director dua-duanya. dan kita difahamkan setelah pengurusi bagi undang-undang kita Datuk Isyam membuat carian, memang benar syarikat Optimal Point Realty Sdn Bhd ini mereka yang memukul adalah director ataupun pemilik syarikat tersebut. Jadi insya-Allah kita akan pergi ke tempat ini. Jadi kita pergi serahkan satu sarahan
dan juga kita pada masa yang sama kita ingin memberi mesej kepada mana-mana syarikat. Saya tidak tahu bagaimana pegangan-pegangan agama masing-masing, tapi saya sudah pasti mana-mana agama mempunyai prinsip ataupun mempunyai kepercayaan yang di mana kita tidak boleh menghina mana-mana agama, termasuk umat Islam juga. Saya berkawan dengan masyarakat Cina, India, mereka jiran saya juga bangsa India, Hindu. Apabila dia mempunyai perayaan dia, kita perlu menghormati, kita perlu memberikan ruangan pada mereka apabila mereka meraihkan agama mereka. Jadi apabila kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ini disentuh, sudah pasti ada yang mengatakan saya yakin ada yang mengatakan ini biarlah kerja undang-undang buat, biarlah pengurusan undang-undang. Ya benar, pengurusan undang-undang kita biarkan, pihak berwajib, enforcement dan sebagainya, kita tidak ada masalah. Mereka buat kerja mereka, tapi kita sebagai orang yang ada iman, ya, kita ni ada iman, kita tahu dalam hidup kita ni, kita bukan sahaja belajar rukun Islam, kita ada rukun iman, kepercayaan kita, maksudnya kita punya qalbi kita, dalaman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi ini adalah kunci hidup kita, kunci nak masuk ke dalam syurga, kunci segala yang ada dalam hidup kita. Tapi apabila orang sebut Tuhan yang bagi kamu makan, Allah yang bagi kamu makan, saya yang bayar gaji you, kita nak bagi tahu dengan you ni nasib baik dalam live. Kalau you ada depan mata ni, kita tak tahu apa jadi. Tapi nak bagi tahu ni, kita bukan nak provoke, tapi kita nak bagi tahu jangan melebihi batas. Ini sudah melampaui batas. Kita nak bagi warning dengan mana-mana syarikat yang ada di negara ini, jangan sentuh soal Islam, jangan sentuh soal kalimah la ilaha illallah ni, jangan sentuh soal Nabi kita. Dah banyak kali berlaku benda ni. Jadi kita harap hari ini undang-undang, buat kerja undang-undang. Kita sebagai orang Islam, kita akan memberi amaran yang keras kepada mereka ini supaya jangan mempermainkan Islam lagi. Sekiranya anda cabar kita, kita boleh turun pada kita, hantar, kita isi perang kepada kamu. Kamu siapa? Oh, betul. Tak ada masalah kalau kamu nak main-main dengan kita. Hei, kita bagi tahu, kita boleh jumpa kat kubur. Kamu nak pilih jalan putih boleh, jalan merah boleh, nak pilih jalan hitam boleh. Kalau nak lebih baik kita jumpa kat kubur, kita tak payah bincang. Jadi kita harap supaya kerajaan faham apa yang kita cuba sampaikan, tolong ambil tindakan ini dengan tegas. Kita mohon kepada kerajaan Malaysia, kita mohon kepada pemimpin-pemimpin Islam, kita mohon kepada raja-raja dan sultan yang ada di negara ini. Ini soal Islam. Kalau orang Islam dah tak boleh berpuasa, apa lagi kita nak buat? Kalau soal rukun Islam ini orang dah ambil, dah buat macam peraturan, apa kita nak lakukan lagi dalam negara kita? Saya harap ini kita faham. Saya tak nak bercakap panjang. Jadi insya-Allah kita minta kepada Dr. Muhammad Jiman bacakan doa sedikit, mudah-mudahan boleh memberi keredaan kepada kita. Kita kena tahu dalam peristiwa perang Badar 313 orang pergi menyerang, berperang dengan orang kafir 1000 lebih. Ingat yang mereka datang dalam keadaan berpuasa, mereka datang dalam keadaan bertahajud, mereka datang dalam keadaan singa kelaparan. Kamu hantar 1000 orang pada kita pun, 100,000 pada orang kita pun, 1 pun pada kita. Kalau kita datang, kita mati dengan darah, tak ada masalah. Kita datang dengan mati dengan darah, jangan main-main kan. Setiap kalimah yang mengalir dalam badan kita adalah kalimah la ilaha illallah. Pagi dan malam kita mengucapkan perkara ini. Semua badan di dalam badan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main dengan Islam ya. Jangan main-main dengan Islam. Kau pandang mata aku. Mata ini bukan mata untuk kita seperti singa kelaparan. Ini semua orang-orang Islam, ini sahabat-sahabat kita ini. Kalau bangkit kamu, tak tahu mana tanah kamu nak lari. Kamu kata kelang tu besar sangat kamu dapat. Kamu nak tengok kita kepung satu kelang, kamu nak tengok kita turun satu kelang, berapa ramai kamu? Kamu boleh pegang pistol, belum tentu kamu boleh tembak. Kita tak ada pistol, kita tak ada apa, kita kosong je. Tapi kalau sebab nama Allah dan Rasul, kita mati untuk Islam. InsyaAllah kita biar Dr. Azman tutup doa. Mudah-mudahan beri keberkatan kita pada hari ini, insya-Allah. Tuan-tuan semua, saya minta yang Islam, yang Muslim, ikut saya, kita mengucap kalimah syahadah 3 kali. Jom. Masuk semua. Bila saya ajar kalimah syahadah pertama, kita ucap dengan lidah, ucap dengan hati minta, ya Allah, buangkan segala syirik dan buangkan segala murtad.
Kalimah syahadah kedua, Ya Allah, hidupkan aku bersama perjuangan La ilaha illallah, perjuangan Islam. Syahadah yang ketiga, Ya Allah, matikan aku dengan kalimah La ilaha illallah, matikan aku dengan Islam. Boleh? Ikut saya. Boleh. Jom ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan pegang kat dada. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. واسق اللهم رابطتها ولمدها وهي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وعمدها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير يا الله يا رحمن يا رحيم ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa sekalian saudara-saudara kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau tinggalkan, Kau buangkan segala kelemahan kami, gantikanlah kami dengan kekuatan dan kemampuan untuk menegakkan Islam dan iman dalam kehidupan kami, menegakkan Islam dan iman dalam keluarga kami dan masyarakat kami. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang ikhlas ya Allah. Jadikanlah hati kami hati yang ikhlas ya Allah. Bersihkanlah kami dari segala syirik dan munkar ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Jadikanlah segala yang kami lakukan sebagai ibadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah segala yang kami lakukan sebagai jihad pada jalanmu ya Allah. Bersama-sama para siddiqin dan syuhada. Rabbana atmim lana umurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cadang kita solat Zuhur dulu. Solat Zuhur dulu baru kita bergerak pasal jadi kalau kita nak berjalan dah sampai asar. Kan perjuangan ni beratnya haram lagi. Insya-Allah. Jadi kita solat jam. Ya, boleh insya-Allah. Kita lah tengok perjuangan. Tengok di sini. Ya. Alamat ni. Ambil. Awak kita guru-guru sudah.